Kiriman yang ingin saya sampaikan, kiriman daripada pendengar kita bernama Aban. Saudara pendengar Misteri Jam 12. Dalam cerita ini, Aban berkongsi ibunya baru saja selesai daripada perubatan, yang mana ada seseorang yang mempunyai hasad dengki menghantar sehingga akan ia menjejas kesihatan ibu kepada pendengar yang bernama Aban. Setelah ibu saya hidup merana agak lama waktunya, setelah berjumpa dengan pelbagai tukang ubat, yalah, ada yang sesuai, ada yang tidak. Akhirnya yang ini seolah-olah kemungkinan pada waktu itu boleh membantu ibu saya, Casey. Saya ni tinggal bersama dengan ibu, 2 orang saja. Tinggal di sebuah rumah kecil. Rumah 2 bilik, Casey. 2 bilik tidur dengan 1 hall, ataupun dipanggil sebagai rumah 3 bilik. Tapi ibu saya seringkali duduk dalam bilik, jarang keluar. Saya kerja pun tidaklah mempunyai kerja tetap, ikut kontrak. Habis kerja, kalau dia nak sambung, dia sambung untuk lagi beberapa bulan. Sejak ibu saya ni sakit, saya dah jarang bekerja. Kalau boleh saya pergi, kalau tak, saya duduk rumah jaga ibu. Ibu saya tidak mempunyai anak yang lain kecuali saya. Bapa saya dah pun berpisah dengan ibu. Dan ibu saya masih lagi minta duit jagaan dari bapa. Sebabnya ibu saya ni memang tidak sihat. Keadaan saya sebagai seorang anak pun tidak mewah, tapi saya mampu membayar bil, menyajikan makanan. Jadi oleh kerana sikap ibu yang suka minta bekas suami, apa yang terjadi pendengar Ria 897, isteri mak tiri saya lah tak puas hati. Dari situlah tercetusnya sesuatu yang luar jangkaan saya dan ibu. Dia mula hantar barang. Nanti bila tiba waktu maghrib, ibu saya akan duduk dalam bilik, termenung jauh, menangis, ketawa, mengilai. Dipendekkan cerita, datang seorang pakar. Akhirnya setelah beberapa khidmat pakar yang kami dapatkan, berjumpa dengan seorang pakcik ni. Dia mampu, Casey. Katanya pakar tersebut kepada saya, "Aban, ni pakcik dah periksa badan mak kau. Pakcik rasa dalam tubuh mak kau ada 11 ekor makhluk jin yang duduk dekat dalam." Pakcik tak boleh keluarkan semua dalam serentak. Takut nanti memudaratkan kesihatan mak kau. Paling-paling 1 hari pakcik boleh keluarkan 1 atau 2. Memakan masa. Tapi insyaAllah benda-benda ni akan keluar daripada badan mak kau, ya? Betul, Cik. Kita ikhtiar. Kita serahkan segalanya padanya. Alhamdulillah, Cik, alhamdulillah. Jadi pendengar Ria 897, pakcik ni mula melakukan rawatan. Rawatan pertama setelah dia dapat kesan berapa banyak jin yang duduk dalam tubuh badan. Casey, dia mula membaca surah-surah ruqyah. Ibu saya
yang waktu itu sedang duduk di ruang tamu dengan saya, dengan pakcik ni. Kemudian seolah-olah berubah. Cara dia duduk, cara dia memandang saya dengan pakcik lembut sangat. Pakcik ni terus membaca, baca dan baca. "Hei, siapa engkau? Diamlah, bising, aku nak tengok TV," kata ibu saya dengan penuh kelembutan. "Sudahlah, kau nak mengaji, bukan sekarang. Sekarang aku nak tengok TV." "Hei!" Pakcik itu tetap membaca. Tak henti-henti dia baca dan baca. "Aku cakap, jangan." Bayangkan, pada waktu pakcik sedang membaca surah ibu saya, dari bercakap, terus dia tarik suara, mulut terngangah kisi. Kemudian kepala angguk beberapa kali. "Pakcik, kenapa dengan ibu saya ni?" Pakcik mengangkat tangan sebab mulut sedang membaca. Dia angkat tangan, kata tunggu. Kemudian pakcik berhenti membaca. Bila pakcik berbicara dengan makhluk yang menjelma pada waktu itu, dia tak layan. Pakcik cuba bercakap, berkali-kali cuba bercakap. Akhirnya, dia berbicara dengan pakcik. Pakcik pun suruh dia keluar. Cakap dengan cara baik. Yang pertama ni senang sedikit. Dia keluar. Dipendekkan cerita, seminggu 2-3 kali pakcik datang dan cuba menghalau, kadang-kadang seekor, 2 ekor. Dalam tubuh ada 11 ekor makhluk jin. Sampaikan makhluk yang kelima kalau tak silap saya. Makhluk kelima ni agak degil dan susah. Dia memakan masa 4 hari. Bercakap, berurusan, bercakap lagi. Baca lagi, cakap lagi. Degil, tak nak keluar. Akhirnya bila dapat dikeluar dengan secara paksa. Waktu tu ibu saya tolong papa bawa dia ke tingkap dapur. Kemudian pakcik dari belakang membaca surah dan tepuk beberapa kali bahagian belakang ibu saya. Mulut ibu saya sampaikan menghembuskan hawa yang busuk keluar daripada tingkap dapur rumah saya. Sebelum pakcik balik, dia beritahu saya, "Abang, malam ni, malam-malam akan datang. Tingkap-tingkap bilik semua tutup." Maksud pakcik, tutup dengan langsir. Tutup semua? Tingkap dapur? Kalau ada kain, gunakan sepit. Tutup tingkap dapur, tingkap bilik mak, semua yang ada tingkap tutup. Tapi rumah jangan gelap, biar terang. Yalah cik. Cik kenapa cik Tak perlulah aku beritahu kau. Ya? Casey, selepas pakcik balik, saya pun dekat dalam bilik sedang baring. Mak saya sedang berehat setelah menjalani sesi rawatan. Saya tengah baring. Saya dengar dengan jelas pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan ya, ada bunyi ketukan.
jumpa mak kau. Abang. Baru saya tahu kenapa kata Abang pakcik tak nak beritahu saya, Casey. Dia ketuk tingkap tuk 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 tuk. Saya dengar suara sayu seolah-olah berkata, Abang buka tingkap. Aku datang nak jumpa mak engkau aja. Pendengar Misteri Jam 12. Perkara ini menghantui saya untuk beberapa bulan. Tapi saya bersyukur. Ibu saya dah bebas daripada perbuatan gangguan. Saya menasihati ibu saya jangan minta lagi duit dengan bekas suaminya ataupun bapa saya. Saya kerja lebih keras. Yalah, bukan senang, Casey. Saya pun tidak berpendidikan. Terpaksa mempunyai 2 pekerjaan untuk menampung dan membahagiakan ibu saya. Saya tak faham kenapa manusia sanggup menggunakan cara halus untuk mengapa-apakan orang lain. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ada seorang teman berkongsi itu teman saya nama Itres berkongsi tentang lagu-lagu pemanggil hantu. Okey. Kesemuanya ada 5. Tapi tak tahulah jauh mana kebenaran lagu-lagu ini. Antaranya yang saya rasa mungkin agak lucu sedikit. Ada satu lagu ni yang dimaksudkan di sini dalam kategori lagu manggil hantu juga. Okey, antaranya lagu yang di sini disenaraikan lagu Lingsir Wengi. Beberapa orang Jawa percaya kalau kamu menyanyikan lagu Lingsir Wengi bakal muncul kuntilanak di berdekatan dengan kamu. Lagu ini sudah dinyanyikan secara turun-menurun oleh orang-orang Jawa tapi enggak ada yang tahu siapa sebenarnya mencipta lagu ini. Meski kedengaran agak menyeramkan, Lingsir Wengi banyak beredar dikongsi melalui laman internet. Ada dikatakan di sini menerusi laman lain, entah benar ataupun tidak, ini hanya pendapat pandangan si penulis ini. Ada yang katanya Lingsir Wengi ini juga kalau didengarin seorang diri ataupun oleh orang yang kurang semangatnya, mampu nampak sesuatu yang menakutkan. Ada lagu-lagu yang lain seperti lagu Malam Satu Suruh. Merupakan tanggal pertama dalam kalender Jawa dan biasanya diperingati pada malam hari setelah maghrib, mengingatkan bahawa pengganti hari Jawa dimulai saat matahari terbenam dan bukan tengah malam. Masyarakat Jawa percaya kalau Satu Suruh adalah hari yang paling keramat. Itulah kenapa lagu Malam Satu Suruh dipercayai sebagai lagu mistik yang bisa memanggil makhluk halus. Juga ada filem yang dilakonkan oleh Suzana kalau tak silap saya. Lagu filemnya yang dipanggil Malam Satu Suruh. Mungkin ada di antara anda dah menonton filem itu. Apa pendapat anda tentang kisah filem Malam Satu Suruh? Saudara, kita akan teruskan bercakap tentang muzik. Ini ada satu lagi kisah yang ingin saya sampaikan dalam Misteri Jam 12. Saudara pendengar Ria 897, saya terima kiriman email. Ini kisah berkenaan dengan lagu. Ini adalah lagu yang dikirimkan pada saya dan saya dikatakan Kisi kalau kalau boleh jangan putarkan lagu ini on air, hanya untuk Kisi dengar dan boleh Kisi nyanyikan semula sedikit lah sebagai contoh kepada para pendengar. Jadi saya akan nyanyikan sedikit apa yang saya dengar tapi tak semua. Bila dengar lagu ni pun agak seram sedikit, meremang bulu roma ya. Jadi apa yang berlaku, pendengar kita yang hanya ingin dikenali sebagai Mel, beliau berkongsi kejadian ini berlaku 5 tahun yang lalu. Waktu itu katanya 5 tahun yang lalu tu setelah nenek meninggal dunia. Tapi sebelum tu katanya nenek saya ni, kata Mel, suka menyanyikan lagu berikut ini
untuk cucu-cucunya, yang masih kecil, dia nyanyi. Untuk cicit dia nyanyi kalau yalah datang ke rumah. Dan dalam rumah nenek saya, kata Mel, ada tempat buai, gantung buai budak-budak. Memang tempat gantung tu tak pernah dibuka. Nanti kalau ada cucu atau cicit datang yang masih kecil lah, dia akan gantung tempat buai tu, dia akan letak cucu, dia akan duduk dalam bilik, dia akan menyanyi. Lagu yang dinyanyikan ni, kalau boleh saya nyanyikan sedikit, takut nanti pula ternyanyi penuh. Bunyi dia macam ni. Anda bayangkan dia sedang letakkan cucu ataupun cicitnya di buai, kemudian dia hayun buai itu, dia enjut buai itu sambil dia menyanyi. Ini audio rakaman suara neneknya yang saya tak dibenarkan untuk keudarakan. Saya cuba bunyikan. Dida 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 da, cucuku kini sudahlah besar, sudahlah besar. Dida 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 da. Jadi saudara pendengar ya 897, itu contoh kalau sedang mendengar. Setelah nenek meninggal dunia, lagu itu menghantui kami sekeluarga. Malam-malam tengah tidur, dalam bilik nenek tidak ada orang berani tidur dan take over bilik nenek saya. Semua takut. Tengah duduk dekat ruang tamu sorang-sorang, nanti nampak seolah-olah susuk tubuh arwah sedang duduk dekat atas lantai. Tangan sedang pegang sesuatu di hadapan macam buai. Dengar dengan jelas suara arwah menyanyikan lagu yang sama. Cucuku sudah besar. Kata Mel, saya beberapa kali nampak susuk tubuh arwah. Nampak beberapa kali susuk tubuh arwah yang berada betul-betul dekat dalam bilik, tengah duduk bilik yang gelap. Setelah penampakan berlaku beberapa kali, saya, katanya di sini, dah tak berani matikan lampu. Lampu bilik arwah sentiasa dihidupkan. Menjadi takut pula. Kita semua pernah dengar alunan suara yang sama dalam rumah kami. Bila tengah tidur, nanti kadang-kadang terdengar bunyi suara arwah nenek menyanyikan lagu yang sering kali dinyanyikan. Itu adalah alunan lagu favourite nenek saya, Casey. Pernah sekali saya sedang duduk dekat rumah seorang diri, kata Mel. Dekat meja makan, tengah duduk, dining table. Lalu, waktu tu saya rasa macam ada sesuatu dekat bawah meja tau. Saya macam tertendang sesuatu. Apabila saya nak menjenguk dekat bawah, saya nampak seolah-olah serupa macam arwah nenek sedang menyangkung bawah meja. Bila saya berdiri dengan begitu pantas, lutut saya terketuk pada meja sampai naik bengkak. Saya paksa diri saya jalan keluar daripada rumah, berdiri dekat luar dan menantikan ahli keluarga yang lain untuk pulang ke rumah. Gangguan arwah dalam rumah berterusan sebenarnya untuk beberapa bulan. Memang menyeramkan. Sampai ke saat ini, kalau Casey dengar lagu yang saya kirimkan, itulah suara arwah nenek.
Tapi Casey tolong jangan putarkan on air. Casey dengar dan Casey cuba nyanyikan. Terima kasih. Selamat tengah malam dari Mel. Cucuku sudah besar. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey saudara, itulah dua kisah yang dapat saya kongsi dalam rancangan MJ12. Kiranya kalau ada kisah-kisah yang lain yang ingin anda kongsi sama, anda boleh hubungi saya di 669-11897. 669-11897. Terima kasih sekali lagi pada anda yang mendengar MJ12. Saya akan kembali bersama dengan anda selepas ini untuk saya bacakan satu lagi ataupun dua kisah, satu atau dua, kita tengok kalau ada masa. Kalau tidak, saya akan berehat sebelum kita berkongsi lebih banyak lagi kisah. Yang ini kalau tadi dua kisah yang berlaku di Singapura, yang ini kita terus ke seberang tambak. Ini daripada pendengar kita yang berkongsi. Ini dari pengirim kita yang bernama Lin. Beliau adalah pendengar MJ12 berasal dari Shah Alam, iaitu di Malaysia, Shah Alam. Dan Lin ingin saya bacakan kisah beliau bersama dengan saya, Casey, dan juga teman-teman pendengar yang lain dalam rancangan Misteri Jam 12. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kata Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Harap Casey dapat bacakan kisah ini. Sebelum itu, saya adalah pendengar Misteri Jam 12 berasal dari Shah Alam, Malaysia, dan nama saya Lin. Saya gemar dengan rancangan-rancangan seram, dan rancangan ini saya kenali menerusi seorang teman yang memperkenalkan. Terus saya melekat bila mendengar rancangan Misteri Jam 12. Macam-macam kisah saya dengar, dan ada yang sukar untuk dipercayai, ada yang seolah-olah saya sendiri pernah lalui. Pengalaman saya ini berkenaan dengan peristiwa yang tak dapat saya lupakan. Waktu itu saya menyewa sebuah rumah di Shah Alam, Malaysia, dan saya, percaya ataupun tidak, tinggal dalam rumah yang saya sewa ni seorang diri. Sebenarnya saya ni asal kampung asal kampung saya ni di Melaka. Saya adalah orang kelahiran anak Melaka. Dan kemudian saya bawa diri saya untuk bekerja luar dari kampung saya sebab saya ada kemahiran tertentu. Jadi saya ni boleh mendandan, nak cari rezeki lah dekat kawasan Shah Alam, Malaysia. Kata Lin dalam kiriman ini kepada saya. Jadi bila sampai itu di Shah Alam, beliau telah pun menyewa sebuah rumah. Dari situlah dia akan cuba dapatkan kontak ataupun dapatkan projek untuk meneruskan mengetengahkan impian beliau menjadi seorang pendandan. Saya masih ingat lagi, rumah yang pertama saya sewa ni, rumahnya memang buruk sangat-sangat. Tapi itulah, bajet pun tak banyak, masih belum ada rezeki. Terpaksa tinggal rumah buruk. Rumah ini mempunyai 2 bilik tidur, ruang tamu, ada tandas, ada dapur, dan keadaan luar rumah amat teruk sangat-sangat. Tapi tak boleh memilih, Casey. Saya memang nak mencari rezeki, dan insya-Allah kalau semakin baik keadaan saya akan pindah ke tempat yang lain. Inilah kisah yang beliau ingin ceritakan dalam Misteri Jam 12. Bila saya dah dapat kunci, saya masuk dalam rumah ni yang terletak di tingkat 5, tak tinggi pun. Rasa macam rumah ni gelap.
walaupun lampu dah dinyalakan, tetap dapat rasakan rumah ni macam malap dan gelap. Dipendekkan cerita, malam pertama tinggal dalam rumah ni dah kena ganggu. Saya ingat lagi selepas saya menonton TV dekat ruang tamu, saya masuk bilik nak tidur. Sebab esok saya nak keluar awal pagi dan nak pergi ke beberapa syarikat untuk menghantar portfolio saya sebagai resume supaya mungkin saya akan dapat projek. Jadi kata Lin dalam kiriman kepada saya, dah habis nonton TV, dah makan malam, masuk dalam bilik, tutup pintu nak tidur. Tiba-tiba, kata Lin, beliau dengar dengan jelas. TV yang dah dimatikan, seolah-olah macam TV itu menyala dan ada orang main tukar-tukar saluran. Bunyi apa ni? Kata Lin, bila saya keluar dari bilik, saya nampak televisyen dekat ruang tamu tu menyala. Tetapi pada saluran statik, iaitu bintik-bintik hitam putih. Kali terakhir saya tonton pada waktu itu adalah saluran TV3, Casey. Macam mana dia boleh bertukar kepada saluran bintik-bintik? Saya pun matikan TV, masuk dalam balik. Sekali lagi, sedang baring, nak lelapkan mata, bunyi itu menghantui saya sekali lagi. Kali ini bila saya keluar, mula-mula bunyinya perlahan, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Bayangkan. Saya segera mendapatkan remote, matikan TV dan cabut wire daripada dinding soket. Saya berdiri dekat ruang tamu yang gelap. Hanya lampu dapur yang saya hidupkan. Malam tu, saya hidupkan lampu ruang tamu, tutup pintu, masuk dalam bilik dan saya dapat rasakan macam ada entiti yang hadir bersama dengan saya dalam rumah tu. Casey tengah tidur dekat atas katil, tengah baring dekat atas katil nak tidur, kata Lin. Pintu bilik yang saya tutup dengar bunyi orang cakar, Casey. Beberapa kali bunyi cakaran. Sebab itulah, apabila saya duduk dekat ruang tamu pertama kali masuk dalam rumah ni, saya nampak pintu bilik saya ada bekas cakar. Saya ingatkan owner sebelum ni, pemilik rumah sebelum ni, yang tinggal sebelum ini, ada pelihara kucing. Mungkin kucing suka cakar-cakar, sebab tu dapat lihat ada bekas cakaran pada pintu. Jadi saya tak fikir bukan-bukan. Tapi malam tu, setelah saya berada dalam bilik tu dan beberapa kali TV menyala dengan sendirinya, saya masuk bilik, tutup pintu, dengar bunyi cakaran pada pintu bilik tidur saya. Saya hanya mampu membaca surah-surah yang saya ingat dan saya hafal. Baca dan baca dan baca, makin baca makin menjadi-jadi bunyi cakaran tu. Sampai satu waktu, bunyi itu hilang dan lesap. Malam tu setakat itu saja yang gangguan yang saya alami pada malam yang pertama. Rasa takut sangat-sangat. Jadi pagi tu bangun mandi, saya dapati dekat atas meja makan ada batu kemenyan, Casey. Tak tahu siapa letak, saya tak rasa pun saya perasan benda tu ada dekat atas meja. Batu kemenyan tu saya angkat, kemudian saya buang. Saya keluar rumah, mencari kerja, mencari projek. Keluar pagi, balik malam. Balik waktu tu dah pukul 9 lebih malam. Buka saja pintu, angin tiup keluar daripada dalam rumah yang saya sewa. Kata Lin, dia tolak pintu, angin tiup keluar. Tengok rumah tu gelap. Dengan segera hidupkan lampu. Bila hidupkan lampu, saya boleh rasakan macam ada benda lari tau. Wah, saya baca cerita ni saya meremang. Saya masuk dalam rumah, tutup pintu, saya hidupkan radio. Seolah-olah ni saya ada teman. Kemudian nak mandi pun takut. Tak apalah, ambil tuala, ambil pakaian, masuk dalam tandas, mandi. Casey, sedang saya mandi, Casey. Hanya Allah yang tahu perasaan saya pada waktu itu. Bayangkan
Bayangkan pendengar Ria 897, Lin sedang mandi seorang diri dalam tandas. Hai, siapa pula lah ni? Saya tengah mandi, Casey. Air mencurah-curah atas kepala. Dalam waktu yang sama, saya dengar bunyi suara perempuan menangis. Saya tak boleh bercakap apa-apa. Saya teruskan untuk mandi dengan harapan suara itu akan hilang. Tapi tidak, Casey. Suara itu tetap ada. Hai. Setelah saya habis mandi, saya tutup paip. Ambil tuala, lap badan saya kering. Kemudian saya keluar dari tandas. Meremang bulu roma. Suara tangisan dah hilang. Berjalan menuju ke arah bilik, tak sabar nak masuk bilik, tutup pintu, tidur. Tengah jalan menuju ke arah bilik tidur saya. Bayangkan pendengar Ria 897. Kalau anda dalam situasi Lin, bagaimana agaknya? Daripada dapur, jalan menuju ke arah bilik, saya kena lalu ruang tamu. Ruang tamu rumah yang saya sewa. Bau kemenyan. Casey, saya tak bakar kemenyan. Dan siapalah malam-malam buta bakar kemenyan. Masuk dalam bilik, tutup pintu. Sedang saya duduk dan tenangkan diri, suara tangisan tu menjelma lagi, Casey. Pendengar Ria 897, saya terperanjat bila membaca kiriman email ni. Beliau duduk dalam rumah tu selama 6 bulan. 6 bulan dengan gangguan, pelbagai gangguan. Lama-lama menjadi lali. Dan gangguan mula kurang. Bukan tak ada, ada tetapi berkurangan. Selepas 6 bulan, dah ada kerja, dah ada sedikit wang masuk, saya pindah. Dan takkan lagi saya duduk dalam rumah tu. Kiriman dari Lin, Shah Alam, Malaysia. Lin seorang wanita yang kuat semangat. Bukan senang dan tak ramai orang mampu bertahan dalam rumah puaka tu. Selama 6 bulan. Misteri Jam 12. Baik, anda boleh hubungi saya di 669-11897, 669-11897, berkongsi kisah dan kalau boleh kisah anda biar ringkas supaya yang lain juga dapat tembusi bilik siaran untuk berkongsi kisah dalam rancangan Misteri Jam 12. 669-11897 untuk on air berkongsi pengalaman. Jangan telefon nanti nak off air, di masalah dikit kalau anda tak ke udara. Dan yang penting sekali, jangan lupa setiap kisah yang ingin dikongsi sama, kalau mungkin lagi-lagi kisah itu melibatkan seseorang, tidak perlulah kita menyebut-nyebut nama mereka dalam kisah yang ingin anda sampaikan.
669111897. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hai, selamat pagi. Siapa tu? Saya dekat sini Azri. Azri, ada kisah tentang apa ni? Silakan. Benda ni berlaku kepada kawan saya. Masa tu mereka 2-3 orang tengah bawa motor lah. Bawa motor tapi diorang macam intoxicated, macam mabuk sikit. Jadi mereka Baik, silakan 669111897. Kalau ingin berkongsi kisah boleh hubungi saya. Kalau tidak perlulah anda hubungi jangan, mungkin anda yang belum bersiap sedia, tidak perlu hubungi saya. 669111897. Sementara saya nantikan panggilan. Di sini ada kisah yang ingin saya bacakan. Yang ini kisah daripada pendengar kita. Datangnya daripada Saiful. Katanya Ahmad Saiful. Kesi pernah mendengar kata orang-orang tua supaya jangan mandi laut pada waktu malam. Tapi inilah yang terjadi pada diri saya. Saya ini agak degil dan saya sebenarnya mandi laut pada waktu malam. Waktu itu kami berada di pantai waktu itu kami berada di pantai Changi. Jadi sedang barbecue di tepi pantai. Dan apa yang terjadi, saya pun masuk ke dalam air untuk basahkan badan. Tapi saya, sebelum saya turun ke bawah, saya telah pun ditegur oleh makcik saya. Tanyanya, Saiful, nak pergi mana? Oh, turun bawah lah, mandi kejap. Saiful, malam-malam jangan mandi laut, tak baik. Jadi saya pun cakap, tak baik kenapa pula Dengar je cakap orang, jangan mandi laut malam-malam. Jadi saya pun tidak indahkan nasihat makcik saya. Saya pun turun ke bawah daripada bahagian kawasan barbecue tu, turun dan terus pergi ke tepi pantai. Makin dalam dan saya berendam untuk seketika. Pendengar Misteri Jam 12, apabila saya sedang rendam, badan saya ni, kepala saya masih ada di atas permukaan air. Tubuh saya terapung-apung atas air. Tiba-tiba kaki saya sebelah kiri dengan kanan yang sedang saya gunakan untuk mengapungkan diri saya ni terperangkap dengan sesuatu, membuat saya agak sukar untuk katanya mengapungkan diri saya pada malam yang dimaksudkan. Jadi saya cuba lawan, makin berat. Kaki saya nak menendang sesuatu. Tangan saya yang sedang saya gunakan sebelah kiri dengan kanan untuk tolak air supaya saya dapat terapung di atas air. Saya menggunakan tangan kanan saya untuk mengaup. Ada sesuatu seolah-olah dekat kaki saya. Bila saya tarik, saya sengitkan tubuh saya sedikit, tarik, alangkah terperanjatnya kain putih. Begitu panjang kain putih ada di sekeliling saya, termasuklah dekat bahagian bawah, yang mana waktu itu begitu banyak sampaikan sukar untuk saya mengapungkan diri saya pada malam itu. Jadi saya dapati yang saya ni seolah-olah dah sukar, nak makin tenggelam. Oleh kerana itu saya cuba baringkan diri saya. Jadi pendengar Ria 897, bila kita nak mengapungkan diri, kita akan gunakan tangan dengan kaki untuk tolak supaya kita sentiasa dalam keadaan floating. Jadi oleh kerana dah tak boleh, sebab banyak sangat macam kain putih yang menghalang pergerakan tangan dengan kaki, kata Saiful, saya mula baring. Dalam keadaan baring supaya saya juga dapat terapung-apung, dan secara perlahan-lahan beliau kata dengan dalam keadaan baring tu tolak dirinya berenang untuk pergi ke tepi pantai. Pendengar Misteri Jam 12, kata Saiful, apabila saya baring, tengah baring ni, air terkena sedikit terkena pada muka saya. Tiba-tiba ada benda hitam dekat muka. Saya tolak, rambut Casey. Rambut orang warna hitam terkena pada muka saya. Saya pun toleh. Terperanjat saya dapat lihat.
dalam keadaan yang sama sedang baring macam saya, betul-betul dekat sebelah saya. Rambut tu berkibaran, terapung-apung atas air sambil terkena muka saya beberapa kali. Nasib baik saya dapat kawal perasaan terperanjat saya. Kalau tidak, saya yakin saya lemas. Saya kawal perasaan takut. Saya cuba pusingkan tubuh dengan menolak air. Saya berenang sampai saya dapat rasakan pasir, jejak kaki. Kemudian saya naik ke atas. Tengah jalan sampai atas, saya fikirkan awal tadi kemungkinan saya tidak boleh hidup. Tapi syukur umur saya panjang. Bila naik atas, makcik saya yang tadi nasihatkan saya tegur lagi. "Engkau ni aku dah cakap jangan mandi malam-malam, tak bagus." Saya cuma senyum dan angguk-angguk kepala saya saja. Sebenarnya saya dah tahu kenapa tidak dibenarkan mandi laut seorang diri pada waktu malam. Okey, kiriman email dari saya terima dari Sabrina. Beliau berkongsi kisah waktu itu beliau dengan suami memandu pada waktu malam, nak ambil cuti pendek, bercuti, nak pergi ke Genting Highland. Jadi kami berangkat dari rumah untuk ke Genting Highland, dan bila berada dekat kawasan Lebuh Raya, nak dekat sampai sebelum masuk Seleko nak naik ke atas Genting Highland, hari Khamis malam Jumaat. Kata beliau di sini, kalau di Malaysia ni ada bahagian-bahagian negeri Jumaat adalah cuti, Sabtu cuti, hari Ahad adalah hari bekerja. Sebab itulah hari Khamis malam Jumaat kita dah naik untuk pergi ke Genting Highland untuk menetap di sana selama 2 malam sebelum kita balik ke rumah. Jadi kata Sabrina, suami saya memandu, saya duduk di sebelah. Bertolak dari rumah kami pada malam itu sekitar jam 9 malam. Selepas balik kerja, kami mandi, kami makan, siap-siapkan pakaian, barulah pergi berdua. Saya dengan suami dah berumah tangga hampir 3 tahun, tapi masih belum ada rezeki dikurniakan zuriat. Sebab itulah kami ni seolah-olah macam honeymoon couple. Mana-mana nak pergi seolah-olah macam berdating, kata Sabrina. Bertolak dari rumah sekitar jam 10 malam, 9 lebih 10 malam, menuju ke Genting Highland. Sedang memandu dekat Lebuh Raya, sebelum masuk Seleko kiri. Kalau masuk Seleko kiri, kita dah masuk kawasan untuk mendaki ataupun memandu naik ke Genting Highland. Sebelum tu suami saya dengan saya nampak dekat tepi jalan Seleko ada susuk tubuh seorang wanita sedang berdiri di tepi jalan. Saya dengan suami bukan pertama kali sebenarnya ternampak susuk tubuh itu. Malah sebelum ini pun pernah nampak sekali, tapi lama dahulu. Susuk tubuh ini hanya berdiri di tepi jalan seolah-olah sedang menunggu kereta. Kemungkinan susuk tubuh inilah penyebab berlakunya banyak kemalangan-kemalangan jalan raya. Kenapa agaknya, kata Sabrina? Sebabnya dekat Lebuh Raya ni, Casey, mereka yang memandu kenderaan walaupun had kelajuan ditetapkan pada 110 km sejam, kebanyakan pemandu ni nak cepat. Ada yang pandu sampai 150, 160 sampai 200 km sejam pun ada. Jadi dalam keadaan memandu dengan kelajuan yang begitu tinggi, bila ternampak sesuatu dekat tepi, walaupun hanya untuk beberapa saat kita toleh untuk tengok seketika, oleh kerana terlampau laju, kemungkinan ia boleh membuat seseorang itu hilang kawalan kenderaan. Maka itu berlakulah kemalangan jalan raya. Saya dengan suami, tak silap waktu itu dah kali kedua kita nampak. Sebelum ini agak lama dahulu pernah nampak susuk tubuh yang sama. Baru kita masuk Seleko untuk
naik ke atas Genting Highland. Pendengar Misteri Jam 12. Pandu sampai dekat atas ada kawasan untuk beli makanan. Suami saya berhentikan kenderaannya di sebuah kedai kopi nasi kandar untuk pergi tandas dan membeli makanan untuk bawa naik ke atas hotel kami. Saya tak nak pergi tandas. Saya ni, kata Sabrina, seorang yang penggeli. Jadi suami lepaskan hajatnya dulu. Saya duduk dalam kereta sambil saya bermain dengan handphone ataupun telefon bimbit saya. Tengah duduk main handphone, tiba-tiba pada satu sudut di belakang sebuah bangunan kelihatan macam susuk tubuh yang sama. Daripada mata pandang handphone, fokus saya terus bertukar memandang ke arah belakang bangunan, kata Sabrina, yang mana awal tadi saya ternampak seolah-olah susuk tubuh yang sama berada di sana. Selang beberapa minit, suami pun kembali duduk dengan saya dalam kereta, dah pun ambil makanan. Kami pun keluar daripada tempat letak kereta dan pandu naik ke atas. Dalam perjalanan untuk naik ke atas, suami saya dapat rasakan kenderaannya berat, lebih berat dari biasa. Sedang memandu ni, suami berkata, berat sebelum ni tak pernah berat macam ni. Jadi saya pun tanya pada suami, bang dah servis belum kereta? Dah lah, tapi ini berat semacam lah. Suami cuba berhentikan kenderaan di tepi jalan, nak tengok apa yang berlaku. Suami keluar dari kenderaan, tengok kalau ada benda tersangkut pada tayar. Itu yang mampu suami lakukan pada waktu itu. Masuk balik, tayar semua okey, tak ada yang pancit, tapi macam berat lah. Suami cuba sekali lagi. Turunkan handbrake, tekan minyak. Saya sendiri pun dapat rasakan. Suami tekan minyak, bunyi dah naik berdesing, tetapi pergerakan kenderaan kami memang perlahan dan rasakan macam ada sesuatu yang berat seolah-olah menarik kami dari belakang. Kemudian saya pun kata pada suami, bang, abang turunkan tingkap bang. Suami turunkan tingkap sebelah dia. Kata Sabrina, saya pun turunkan tingkap sebelah tempat duduk saya. Saya ambil satu CD, masukkan dalam CD player, iaitu merupakan bacaan surah. Saya play surah Ayatul Kursi. Saya buka suaranya kuat sedikit. Suami cuba memandu. Bila memandu makin lama, makin ringan, dan keadaan kenderaan kembali seperti sedia kala. Bayangkan Casey. Suami lalu kata, dah okey lah. Sedap sikit ni. Kemudian saya tengok suami. Suami baru perasan, hanya bila selepas saya putarkan bacaan CD surah-surah suci, kenderaan yang berat menjadi ringan. Perlahan-lahan kami naik ke atas dan akhirnya syukur Alhamdulillah, kata Sabrina, kami selamat sampai ke hotel kami di Genting Highland. Misteri Jam 12. Itu antara kisah yang dapat saya kongsi sama. Yang lain boleh cuba tembusi bilik siaran di 669-11897. Terima kasih pada pendengar-pendengar yang sedang memantau Facebook Ria, Facebook DJ KC. Ramai sebenarnya yang sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12 dari Singapura ke Malaysia. Ada juga dari Kepulauan Riau, dari Brunei Darussalam, di UK. Antaranya yang ini kita ada teman kita bernama siapa ni? Ini dia. Kak Jenny Jenap. Wah, nama glamour. Jenny Jenap katanya, "Hi Casey, listening all the way from San Francisco. Malam ni kisah memang seram. Tadi nak masuk tandas pun takut. Walaupun dekat sini petang, Casey. Mendengar MJ12 seorang diri dalam rumah mampu membuat meremang bulu roma walaupun di sini waktunya petang katanya di sini waktu petang. Okey. Yang ini kiriman daripada pendengar kita. Siapa lagi ni? Katanya Casey. Kisah malam ni saya ingatkan saya berani mendengarnya selepas Casey berehat sekian lama. Tahu-tahu first kopik cerita dah seram. Meremang bulu roma.
Terpaksa saya ganggu suami. Ya, kejutkan suami awal tadi untuk ke tandas Casey. Anyway, syabas MG12 kisah malam ni. Best. Okey, terima kasih kembali. 669-11897. Silakan. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Hello. Siapa tu? Ya, siapa tu? Saya Iskandar. Iskandar, panggilan dari mana ni? Ha? Panggilan dari mana? Sekarang saya dekat kita dekat mana ni? Jurong. Kita dekat Jurong. Ada di Jurong. Baru lepas adventure. Oh, baru adventure berapa ramai ni? 3 orang je, tak ramai. Oh, 3 orang okey lah dapat rasa seram jugalah. Ini kisah tentang apa? Silakan. Pasal toilet berhantu. Silakan. Masjid dekat Kubur Lama. Hello? Silakan dengan pengalaman anda. Oh, ni dah live ke belum ni? Ada live. Dah live? Hello? Silakan. Jangan driving lah kita jap. Jap. Hello? Ya, silakan. Okey. Saya ni dia tengah jalan-jalan tau. Ni kalau kau kan. Salah buru, diamlah. Orang cerita. Tu tengah jalan-jalan kita pergi Kubur Lama. Di Kubur Lama dekat Jalan Bahar. Lepas tu kita orang pergi ke yang Kubur Lama tu. Tu kan ada satu toilet besar. Kat situ kan saya ternampak lembaga hitam. Dia nampak lambat hitam je. Kan saya nampak. Kalau saya buat bodoh. Bila dah keluar itu tempat, kawan saya bagi tahu saya. Jadi kita je. Terima kasih Okay, Baik, sila 669-11897 untuk berkongsi kisah pengalaman anda dalam Misteri Jam 12. Yang ini datang daripada kiriman email yang saya terima. Ini datang dari siapa ni? Kejap Okey, daripada Hana. Casey, selamat malam. Ini saya ada kisah yang ringkas. Mohon maaf kalau pengalaman saya tak seram. Ini berlaku di salah sebuah resort yang saya pergi dengan suami dan anak-anak. Jadi malam tu saya dengan suami, resort ini di kawasan, tak perlu sebutlah nama resortnya, di Malaysia. Resort ni popular sangat dengan orang-orang kita. Ini resort yang ramailah orang-orang Singapura suka pergi resort ni. Saya dengan suami dan seorang anak pada waktu itu berada di ruang tamu. Seorang lagi anak saya berada dekat luar resort. Waktu tu dia sedang menggunakan telefon. Jadi saya tengok waktu tu dah malam, sekitar jam 11 malam. Saya pun nak keluar, nak panggil anak saya yang sedang cakap dekat telefon untuk masuk dalam. Dan katanya bila saya keluar daripada bilik resort kami, buka pintu, saya tengok anak saya tak ada. Kiri kanan, mana pula anak aku ni? Saya pun kata pada suami, "Bang, Amirul mana Amirul?" Tadi kan dia keluar telefon. Tak ada bang kat luar. Abang tunggu kejap Saya pun sarung selipar, saya keluar cari anak saya. Dari jauh saya dapat lihat anak saya jalan masuk dekat kawasan agak semak samun. Jadi saya nampak anak saya, susuk tubuh anak saya panggil, Mirul. Anak saya tak indahkan saya, jalan terus saya ikut sampaikan saya sendiri hampir masuk dekat semak samun. Tiba-tiba dari belakang saya dengar suara orang, "Mama, nak pergi mana tu?" Apabila saya toleh, saya nampak anak saya Amirul sedang panggil saya dari jarak jauh. Saya terperanjat, katanya di sini. Terperanjat. Saya menghampiri anak saya. Kemudian saya tanya pada anak saya, tadi dia pergi mana? Dia pun beritahu yang dia tadi pergi ke reception sekejap untuk ambil sesuatu. Kemudian saya toleh balik dekat semak samun. Anak saya tengok saya, tanya, "Mama nak pergi mana tadi?" "Tak ada, Mama nampak tadi lelaki tu macam kau jalan. Mama ikutlah dari belakang, panggil-panggil kau tak dengar." Tapi Casey, siapa yang nak masuk semak samun pukul 11 malam, Casey? Nasib baiklah anak saya nampak saya sebelum saya masuk lebih dalam. Kalau tak tahulah apa berlaku dengan saya. Mohon maaf Casey kalau kisahnya ringkas dan tak seram.
Tapi itulah pengalaman misteri yang berlaku pada saya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Okey, sila hubungi saya 669-11897. Hello, selamat pagi. Halo, Keshe, apa kabar? Assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam Pak Radin ya. Pak Radin ya. Kehadiran kamu kami misteri jam 12 ya. Ya, terima kasih Pak Radin. Ya, ini Pak Radin nak kasih tahu ada satu kronik kes, boleh tak? Ya, silakan Pak Radin. Ini Pak Radin cakap satu, kadang-kadang malang tak berbau. Ini kisah loving couple yang selalu .com perang Dayak. Itu pasal kesi manusia ni mengganggu ketenteraman awam ni adalah satu yang akan membuat satu dendaman tak kejahatan kepada jiran-jiran. You can create trouble, but dalam you create trouble, you cause public nuisance to your neighbor, you see. Ini pasal Pak Lin cakap, kalau untuk rumah tangga, kalau nak berperang Dayak bergaduh, janganlah sampai kau depan rumah, kau bekerja ke, kau berpukul, terpekik terlolong depan jiran. Kesi cakap satu, Pak Lin cakap ikhlas ni. Setiap pergaduhan Casey, kita tinggal dekat masyarakat Singapura. Masyarakat ni ada racial harmony kan. That's why kita mesti nak ada bertolak ansur, berada peri kemanusiaan. Ni Pak ditangkap satu cerita di mana blognya terjadi kes kronik yang teramat sangat. Ini ada satu Casey. Suami isteri, ada masa kadang-kadang diorang ada satu kes nonsense yang teramat sangat. Diorang bergaduh tak mengira tempat. Kadang-kadang ada masa polis tiap kali pas sampai neighbor naik call polis. Every now and then neighbor akan telefon polis. Pasal apa? Cause public nuisance. Cuba macam Casey. Kalau hari-hari orang bergaduh depan rumah Casey, kes banyak kadang-kadang kalau Casey tak call polis, ada neighbor depan-depan hujung kan akan telefon. Because kan diorang takut any kes chaotic ke, atau kes takut orang kata wife beater ke, atau terjadi kecelakaan teramat sangat kepada isteri ke, atau kepada anak bini. Yang setiap kali Casey percaya tak, ini satu blog yang kronik, dia tulis datang hari-hari dalam 24 kali lah. Sekali datang gini sampai polis dan naik jelah dekat itu neighborhood. Tapi ni pada tak nak sebut satu yang terjadi. Tapi tanpa kita sedar Casey, kalau kita ibarat selalu membuat ona duri yang teramat sangat, orang kata, maka terjadilah satu BM yang teramat sangat. BM tu apa tahu? blackmagic.com.chronicles. Apa terjadi? Kau bergaduh, kau begini, akhirnya kau menyakit kata jiran. Dia pekik, dia gaduh, kadang lempar, kadang terpekik, kadang suami tendang pintu. Ini satu kes kronik pula. Kalau seorang isteri janganlah kau kahwin suami yang .com dah otak sangat. Kadang-kadang bila balik malam, bila Pak dia ubat nikah, tapi lepas tu couple ni dah berbaik lepas pada ubat. Bila balik malam, lambat aja orang kata buka pintu. Kata itu apa tak? Dia teradang pintu lah. Dan teradang pintu, jiran tak boleh tidur. Sampai satu jiran komplain sama saya lah. Lepas tu sebab saya bantu keluarga ni, dia kata Pak Radin, setiap kali kita tak boleh tidur. Tengok tak? Ada manusia ni, sometimes human being human being kita tak boleh salah human. Sometimes human, when orang dah datang manners, they are worse than animal, you see. So sometimes human are cruel more than animal. At least animal tak ada otak. Ini manusia ada otak, kau fikir macam mana kan? Macam house call, macam rumah kita tu like nobody business pula. Ini kan kita tinggal berjiran. Kadang kata jauh lah Casey. Kalau berjiran, Casey percaya tak? Kalau kita berjiran, jiran kita kadang-kadang pas pintu aja kita sensitif, you know. Human being ada certain hypersensitive hidden. That's why dua tempat janganlah bermusuh. Tempat yang you akan kerja, kau nak tengok muka .com dah orang tu siang malam. Dan lagi satu tempat jiran yang kau nak tengok muka .com jiran kau hari-hari. Tapi akhirnya terjadi apa tahu Casey? Pak dia cakap keadaan kemalangan akhlak orang yang begitu jahil dan begitu zalim, sampai begitu tak menggunakan akal minda yang bijak, tak mempedulikan jiran-jiran, terjadilah porak-peranda yang teramat sangat. Pasal apa tu kasih? Ini couple ni dia tinggal dengan mak dia. Sampai mak dia kadang menangis, makan hati buram jantung. Apalah aku dapat anak perempuan aku kahwin anak menantu, bukan anak menantu. Dah macam skos macam perantu pula. Tapi akhirnya betul-betul disampuk hantu kasih oleh gara-gara orang dah tak sanggup, orang terpaksa, orang kata tahulah manusia, I can get you by hook, I cannot get you out of the HDB, aku buatlah sesuatu. Ini kadang-kadang, you know when your enemy, orang
don't like you, they'll become Mr. Silent. They will become a silent killer. Macam James Bond punya apa, gun kan, a silencer. When you kill, you shot, but there's no voice. But you're Terminator, you see. No sounds on the bullet, but that is called a silent silencer killer. Macam James Bond is my name kan. Jadi apa nak buat? Terjadilah. Jadi kebetulan yang pura-peranda ni, ibu dia ni adalah kawan kepada Pak Raden punya apa tahu, kakak dia lah. Jadi dia mengadu dengan Pak Raden, ibu dia yang tinggal yang begitu malang. Ibu naklah sayang, sedih aku ibu, kenapa kau dapat anak menantu, anak perempuan kau gini, anak menantu kau pun .com kepala angin pula. Jadi apa terjadi? Akhirnya orang kata kedua-dua orang kata anak perempuan dia dan anak menantu dia kena penyakit histeria. Dan dah jadi setiap malam orang kata macam usahawan, dan setiap malam kadang-kadang dah jadi macam demam kura-kura, tak apa dan jadi macam apa, bila malam aja temperature dia naik orang kata. The normal temperature human is 98.4, tapi dia punya dah low, more than that maknanya. Tapi bila dia pergi doktor dia pergi klinik, suddenly aja 98.4 punya temperature of a human body tu, orang kata tu yang naik tu dah turun normal. Tapi bila dia balik aja ke rumah, naik balik temperature tu. Itu pasal kasi unseen force. Kalau orang bikin sihir kita kasi tanda-tanda kita temperature of the body system of the hormones akan naik. Daripada itu kepanasan tu sebab apa tahu? Rohani kita tak boleh angkat. Ada alam sihir yang mengganggu rohani. Sihir ni kasi mengganggu ketenteraman rohani kasi. Itu pasal diperlu kita solat. You think about God, Allah God power is great, you see. Jadi kalau kita tak ada shield dengan godly punya power, habislah. Tapi Pak Din tak sapati. Dia cakap, Pak Din tolong Pak Din, saya tinggal di blok Sipulan dekat sini-sinilah .com.etc. Jadi apa nak buat? Pak Din kasih tahu dengan dia, oh saya pernah dengar juga ada neighbor dekat saya, dia tahu ni blok. Rupanya awak punya anak perempuan kahwin dengan lelaki orang kata .com keparat. Orang kata bukan dia keparat, setan keparat yang ganggu dia. Manusia ni sebenarnya baik kasi, but the devil is the one that penetrate become orang nonsense ni. Alamak, hanya betul lah nonsense lah devil ni. Jadi apa terjadi? Pak Din datang balik malam, dua dah semua diam rumah. Tapi dan diam tu bukan dia bergaduh, bukan dia nak berdamai. Diorang masing-masing dalam kesakitan kasi. Jadi Pak Din datang, Pak Din cakap, kenapa korang diorang ini? Dia Pak Din anak saya yang gini. Tapi jiran-jiran semua nampak gembira. Tapi jiran ni kadang-kadang ada .com kepo juga. Bila Pak Din datang, sekali orang kata, dia kata, ni mana pergi orang ni? Orang kata, datang ni. Awak datang kenapa? Orang kata, nak tengok jiran yang nonsen. Kita berjiran tu, naik gila kita dibuatnya. Kerana hari siang malam bergaduh untuk pintu. Sampai bila kita nak tidur, tak ada peace of mind. Tapi akhirnya Pak Din cakap, tak adalah. Saya cuma nak tengok diorang. Pak Din pura-pura cakap apa tahu, bukan apa, kita sengaja nak pakai reverse psychology. Pak Din cakap tak ada, saya kenal keluarga dia orang, cuma nak tengok je, tanya khabar. Tapi bila Pak Din masuk, kedua-duanya kena penyakit histeria, penyakit apa tahu, hidup segan mati tak mau. Itu pasal sebenarnya gara-gara kau buat angkara kat gini, orang tak dapat, orang mengamuk, orang hantarlah satu sihir.com yang membuat kau daripada kau tepik telolong, baik aku buat sesuatu, kasih kau kena injection apa tau, .com.black magic injection. Kau jamin ni black magic pun mandaram orang tak medakat pun boleh jadi orang jadi histeria. Jadi dia tak mengamuk lagi sih, tak bergaduh-gaduh. Laki bini jadi diam je, macam berminggu-berminggu. Pak Din datang waktu diorang dah sebulan lebih. Tapi akhirnya Pak Din kasih tahulah, kau punca yang kau tahu kenapa tak? Pak Din kasih sikit dakwah dengan dia lah. Macam orang yang cakap tazkirah, cakap, you know why you become like that? Salah korang diorang ni semua tak ada otak. Pasal bila korang dalam malam jiran kau bergaduh, kau gini semua Tapi dia kata, Pak Din saya tahu, tapi saya dah berubah Pak Din, saya dah lepas tu. Mak saya pun cakap, mungkin orang mata merah. Jangan kata orang mata merah, kau ada kereta pun orang mata merah. Malaysia kau tahu lah, kadang-kadang penyakit PhD ni, perasaan asap dengki tak habis-habis. Tapi bukan semua. I love human beings, human. Manusia kan Allah lah sayang. Jadi apa terjadi? Pak Din bantulah yang buat. Tapi Pak Din cakap dengan dia, kita hidup berjiran. Imam apa bangsa sekalipun, orang kata waktu malam ada waktu apa tau, the peaceful night, the people need a rest. Itu mind therapy, kita perlu tidur.
Jadi kau kalau bising kau terpekik, akalan kau dengar kau terajang pintu, kadang-kadang kau pekik. Seperti kau seorang kau tinggal dekat dalam Singapura ni. Orang Singapura banyak orang. Jadi kau belajarlah a bit racial harmony. Jadi dia kasih tahu, dia bantu lah. Tapi Alhamdulillah lepas tu kes kawan dapat diobat dan mereka menjadi suami isteri yang baik. Itu pasal kadang-kadang Casey, dalam hidup kita manusia ni, kita tak dapat tolong orang melalui duit. You cannot help people with money, help people with smile. You cannot help people with smile. Kalau orang susah, kita bantu. Jadi Pak Din dapat settle kronikal dan akhirnya mereka semua jiran-jiran mungkin happy, dapat dia feedback pada mak dia yang ni, Pak Din terima kasih Pak Din, anak saya dua-dua kadang-kadang dah malam tutup pintu buka pelan-pelan dan dah tak ada gaduh-gaduh dan mereka gembira. Tujuan Pak Din bercerita kalau kita berjiran jangan pas pintu, kompas pintu sikit je jiran ni angin. Manusia ni ada satu tau. Orang ada hidden sensitive. Sometimes when you provoke them, the sensitive is alive. Terjadilah pergaduhan. Alhamdulillah, kronik sudah disettle. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih Pak Radin. Waktu sekarang tepat jam 2 pagi. Bagus. Tepat jam 2 pagi. Saya jumpa anda esok dalam Misteri Jam 12 dan saya harap esok yang ingin telefon, yang benar-benar ingin bercerita. Dan kalau boleh suara tu jelas sebab hari ini pemanggil-pemanggil semua kesawan Ada yang telefon setengah jalan, tak sampai setengah jalan pun baru nak mula, dia letak. Ada yang telefon tak tahu kisahnya tentang apa. Jadi harap-harap kita sama-samalah menghargai masa. Sebab masa itu emas. Kalau anda telefon dan anda rasa kisah anda mungkin anda tak berapa confident untuk berkongsi pengalaman, kita beri laluan kepada yang lain. Harap esok lebih ramai pengalaman daripada pendengar yang ingin berkongsi, yang benar-benar nak kongsi pengalaman. Terima kasih pada semua yang berada di Facebook. Ramai yang mengatakan suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Harap esok juga saya akan cuba carilah kiriman-kiriman email anda yang menarik. Boleh email ke ria@mediacorp.com.sg, ria@mediacorp.com.sg, dan dalam masa yang sama juga boleh email ke misterijam12@gmail.com, misterijam12@gmail.com. Jadi saya tengok mana kisah dan kisah anda. Kalau boleh anda type tu menggunakan bahasa yang sempurna, ayat yang lengkap, mudah untuk saya membaca, memahami pengalaman anda. Tolong jangan malas jari untuk type dan mengeja perkataan yang penuh. Jangan gunakan shorthand. Jadi terima kasih. Jumpa anda esok dan terus bersama dengan kami Ria 897 FM. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya. Jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan